Hai, Assalamualaikum dan selamat bertemu lagi dalam PDPR, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Bersama dengan siapa? Kalau tak lain, tak bukan dengan Cikgu Arif Hadri Japri ataupun Arif HJ. Pada minggu ini seperti biasa, kita akan belajar satu topik yang lebih baharu, yang terbaharu dalam PDPR kita secara maya ini. Nak tahu apa? Jom sama-sama kita tonton. Baiklah, minggu ini kita akan belajar tentang kehormatan diri murid-murid. Dengan Cikgu Arif hari ini kita nak belajar tentang kehormatan diri. Baik, yang ada buku teks secara fizikal, bolehlah muka surat 79. Silakan muka surat 79. Jikalau tidak ada, bolehlah merujuk bersama-sama dengan saya dalam video ini. Kerana saya akan kongsikan kepada anda muka surat 79 ini secara maya. Jadi jangan risau ya. Baiklah, murid-murid jom sama-sama kita baca. Leila dan Munir mengetahui akan kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Jadi dalam topik kehormatan diri ini, Leila dan Munir ni Leila ya. Ini Munir, mengetahui akan kepentingan. Dia tahu apa itu kepentingan untuk menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan juga orang lain. Leila dan juga Munir dia tahu apa kepentingan ataupun apa fungsi, apa kelebihan. Kenapa kita perlu menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan juga anggota seksual diri orang lain. Sebelum ini ataupun dalam pembelajaran tahun-tahun sebelum ini, awak dah didedahkan tentang ataupun anda semua telah didedahkan tentang apa itu anggota seksual, kan? Anggota seksual contohnya payudara, kemudian kita ada genital untuk di bahagian hadapan, bahagian belakang punggung, dubur ya. Kalau depan untuk lelaki zakar, untuk perempuan faraj, manakala bibir juga sebenarnya anggota seksual anda. Jadi, bagaimana untuk kita menjaga anggota seksual diri kita dan juga diri orang lain ni? Jom kita tengok ada beberapa item-item penting ya. Di sini yang pertama kita ada untuk menjaga anggota seksual diri dan orang lain ialah yang pertama kepentingannya. Kenapa kita perlu jaga? Yang pertama dihormati dan dipercayai oleh keluarga, rakan, sebaya dan orang keliling. Okey. Yang kedua ialah kita mudah bergaul dengan semua orang. Yang ketiga meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya yang keempat mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia. Ya, yang seterusnya melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Ya, yang ke-6 maruah diri dan keluarga terpelihara, dan yang ke-7 yang terakhir menjadi contoh atau suri teladan kepada rakan sebaya. Semuanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat satu persatu. Kan nanti ada yang cakap, tak fahamlah cikgu, tolonglah terangkan. Yalah ni Cikgu Arif nak terangkan. Jom kita tengok. Baik, yang pertama, kenapa kita perlu menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan orang lain ialah yang pertamanya kita boleh lihat kenapa untuk inilah dihormati dan dipercayai oleh keluarga, rakan sebaya dan orang keliling. Maksudnya apabila kita menjaga kehormatan diri kita ni, contohnya macam ni, contoh ni Leila agaknya dengan Siti ataupun Aisyah ya, pembelajaran minggu lepas kan, Siti, Leila dengan Aisyah ini nak keluar dan mak dia percaya. Mak dia beri kebenaran walaupun mereka berlainan agama. Mungkin Leila ini beragama Hindu dan Aisyah ini beragama Islam lah, dan mak kepada Aisyah ni percaya. Boleh Leila, pergilah keluar. Apabila kita menjaga kehormatan anggota seksual kita, diri kita dan orang lain, keluarga kita, rakan sebaya kita dan orang keliling kita akan menghormati kita, akan mempercayai kita, akan memberikan kebebasan kepada kita. Kerana apabila kita telah dihormati, kita telah dipercayai, kita akan dapat kebebasan. Contohnya beginilah, Leila dan juga
Leila dan juga Aisyah ni dibenarkan berkawan, ya, walaupun berlainan agama, kerana mungkin Leila ini menjaga dia punya anggota seksual. Jadi sama-sama dengan Aisyah ini menjaga anggota seksualnya. Jadi mak dia ni menghormati dan percaya anak dia serta Leila ini untuk berkawan bersama-sama dan boleh pergi keluar bermain. Anda bayangkan kalau anda tidak dipercayai oleh orang sekeliling, anda nak keluar rumah pun tak boleh. Orang pandang anda serong, orang pandang anda pelik, jijik dia pandang anda. Kan? Dah kenapa Lela dengan Siti Aisyah tu nak keluar tu? Duduk je lah rumah. Nak keluar tu mesti nak buat kerja tak senonoh lah tu. Kan sebab orang tak percaya. Orang tak percaya kerana anda tidak menjaga anggota seksual diri anda dan rakan-rakan anda. Jadi jagalah anggota seksual kita untuk kita mendapat kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Bila kita jaga kan, begini kita jaga elok, orang pun lihat kita, hai Lela, hai Aisyah, nak pergi ke mana kan? Orang bercakap dengan kita pun sopan je. Sebab orang percaya dengan kita dan menghormati kita. Seterusnya kita lihat item yang kedua, ya. Lihat item yang kedua, kenapa kita perlu menjaga kehormatan diri kita dan orang sekeliling ialah ini dia kan. Apabila kita menjaga kehormatan diri kita dengan orang sekeliling, kita akan mudah bergaul dengan semua orang. Contoh macam ni, nampak orang bermain bola sepak di sini kan. Ni bermain dengan rakan dia, bersalam-salaman, mungkin kawan baik dan sebagainya kan. Ini pun tunjuk tanda bagus. Maksudnya ialah kita mudah bergaul dengan sesiapa sahaja kalau kita menjaga kita punya anggota seksual. Kalau kata contohlah sini, mungkin ni siapa, Abu ni asyik-asyik suka buka seluar kawan dia, tidak menjaga anggota seksual rakan yang lain, suka raba payudara. Semua orang tak nak lah kan. Kalau saya pun jadi kawan Abu, hey God, kenapa Abu tiba-tiba nak pegang payudara aku sesuka hati, nak buka-buka seluar aku, kau nak kenapa kan? Semua orang tak nak bergaul dengan dia. Jadi dia seoranglah jadi kerasumbang. Tidak mudahlah bergaul kalau kata dia tidak menjaga. Kalau dia jaga, mudahlah bergaul seperti Abu dalam ni dengan mungkin Ali di sini kan. Mudahlah bergaul dengan semua orang. Itu kelebihan. Kenapa kita perlu menjaga keselamatan anggota seksual kita dan orang lain. Seterusnya kita lihat item yang ketiga ini, kenapa kita perlu menjaga anggota seksual, kehormatan anggota seksual kita, kerana itulah meningkatkan keyakinan diri. Apabila kita mampu untuk menjaga kehormatan diri kita, pakai baju pun elok, tutup aurat segalanya, kawan-kawan kita mudah bergaul dengan kita, jadi kita akan dapat meningkatkan keyakinan diri kita. Walaupun mungkin ni siapa ni, Abu lah kot, suara mungkin ke laut, ke laut. Kira kalau I can see your voice tu mungkin penyama ya suara, tapi tetap berani kerana bakatnya ya, dia meningkatkan keyakinan diri dia. Keyakinan diri dia melambung tinggi setinggi KLCC dek. Jadi dia dapat masuk pertandingan nyanyian solo ni walaupun nyanyi kan begitu. Lainlah kalau suara dia semerdu Cikgu Arif kan, tapi tak apa. Yang penting dia mencuba. Dengan ada dia menjaga kehormatan diri seksualnya dan juga kehormatan seksual rakan-rakan yang lain serta orang lain, dia ada keyakinan diri yang tinggi. Bagus macam ni ya. Tengok semua orang di bawah ni. Abu, Abu, nampak? Orang pun memberikan sokongan. Kan apabila anda menjaga kehormatan anggota seksual anda. Seterusnya kita lihat pula. Bagaimana kalau kata kita lihat pula item yang keempat. Keempat, kenapa kita perlu menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan orang lain pula? Kenapa? Kita tengok ini dia. Yang keempat iaitu mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia. Ya, lihat ni. Ada Cikgu Siti dalam ni kan, ada Cikgu Siti dalam kelas. Ni mungkin Zabeda dengan Makona agaknya baru balik dari tandas kan. Tengok pakaian kemas kan, tak ada pun membuka aurat, menunjukkan anggota seksualnya, tak ada pun terdedah-terdedah. Dan apabila masuk itu pun
Ya, maafkan saya cikgu, izinkan saya untuk masuk ke dalam kelas. Jadi cikgunya pun nampak gembira, gembira, gembira mukanya. Silakan masuk. Jadi dengan anda menjaga kehormatan diri anda, kan? Menjaga kehormatan diri anda, menjaga kehormatan seksual diri anda dan rakan-rakan yang lain serta orang lain, kita akan dapat mencerminkan, menggambarkan kita ni sebagai seorang yang berakhlak mulia. Ya. Seterusnya kita boleh lihat item yang kelima pula, iaitu dengan kita menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan orang lain, kita akan dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Macam mana kita dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman itu? Maksudnya apabila anda dapat menjaga susila anda dalam berpakaian, menjaga kehormatan diri anda, kan, menjaga kehormatan anggota seksual anda, kaum-kaum lain pun nak berkawan dengan kita, taklah bermusuh dengan kita, tidaklah meminggirkan kita, kan. Semuanya dapat bersatu padu, hidup dengan sejahtera, hidup dengan aman, tak adalah berasa jijik. Contohnya, katalah Ravi. Ravi memakai baju yang sempurna, elok bertutup. Tapi tiba-tiba kat situ Abu pakai baju yang nampak pusat, hampir terlondeh seluar, hampir nampak dubur. Jadi Ravi pun macam, Abu, aku tak nak kawan dengan kau ni, malulah. Apa ni? Dah ada pergaduhan, Abu pun alah kau Rabi, setakat tunjuk-tunjuk bontot dia, apalah salah, bukan aku sengaja tunjuk, terlondeh pun. Tak nak aku Abu, aku tak nak kawan kamu. Kan? Jadi dah ada pergaduhan, perselisihan faham di situ. Jadi dengan adanya kita menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan rakan-rakan yang lain, kita akan dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Sejahtera dan aman. Ya. Jadi sama-sama kita jaga kehormatan anggota seksual diri kita dan orang lain. Seterusnya item yang keenam. Item yang keenam, kenapa perlu kita jaga kehormatan anggota seksual kita dan rakan yang lain, ialah maruah diri dan keluarga kita akan terpelihara. Ya, tengoklah nombor 6 ni. Ni siapa ni? Mungkin tadi Leila. Kalau Leila tidak menjaga kehormatan anggota seksual dia, nampak pakai baju hampir nampak payudara. Ya, pakai skirt hampir nampak, kalau terduduk ni saya kira nampak seluar dalam, ya. Nampak dah dia punya kemaluan itu, ya. Kehormatan anggota seksual dia tidak dijaga. Jadi nampak tak? Orang lain pun mengata, kalau zaman sekarang ni orang panggil makcik bawang ni lah soksek. Tengok tu. Dia kata, ni pun oh my god, wah dia kata Laila. Kan dia kata, sebab Laila ni memang sengaja, contohlah kalau kata Laila ni memang sengaja tidak menjaga kehormatan anggota seksual dia. Kalau duduk tu sengaja nak bagi tersilap skirt sampai nampak spender, kan, seluar dalam. Baju tu kalau diangkat sampai nampak payudara separuh. Bukankah akan menjejaskan maruah diri dan keluarga? Kan? Jadi saya seru anak-anak murid saya, tolonglah jagalah kehormatan anggota seksual anda untuk anda dapat menjaga maruah diri dan keluarga anda. Kan? Malu mak bapak si Laila ni mesti malu kalau anak dia macam ni, kan. Orang kampung, tengok tu Laila, buka paling skirt pendek nampak popo. Kalau duduk air bulan nampak spender tu, nak murat siapa tu? Orang anak muda kampung ni lah tu. Kan, mulut orang kita tak boleh nak tutup. Jadi bagaimana kita nak mengelakkan daripada orang mengata kita? Ialah kita menjaga kehormatan anggota seksual kita terlebih dahulu, murid-murid, ya. Kita jaga kita, baru kita boleh jaga orang. Begitu. Seterusnya, kita lihat item yang terakhir, mengapa kita perlu menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan orang lain. Ialah kita akan dapat menjadi suri teladan ataupun contoh kepada rakan sebaya. Ya, contoh macam kat sini, ni Aisyah ni minggu lepas dia menjadi ikon. Ya, dia menjadi ikon di sini, menjulang piala ikon murid, ikon rakan sebaya. Tengok rakan-rakan di bawah ucap tahniah murid, bagus, baik, kan. Yalah, sebab
Aisyah ini menjaga susila dalam berpakaian, bertingkah laku, menjaga ketertiban, kesopanan serta kehormatan anggota seksualnya dan rakan-rakan yang lain. Anda bayangkan, kalaulah Aisyah tidak menjaga kehormatan anggota seksualnya, adakah Aisyah akan dipilih? Kalau saya, takkanlah. Ramai lagi orang menjaga kehormatan anggota seksual. Pernah ke anda lihat suri teladan ataupun contoh rakan-rakan kita yang menjadi pengawas, yang menjadi ikon murid di sekolah yang tidak menjaga kehormatan anggota seksualnya? Ada ke yang berpakaian saja mencolok mata? Ada ke yang sengaja mengangkat kain? Ada ke yang saja pakai seluar pendek? Adakah yang sengaja angkat baju nak menayangkan payudara? Ada ke murid-murid sebegitu yang kalau cikgu-cikgu pilih menjadi pengawas? Ada ke? Kalau ada, bagi tahu saya. Hari ini juga saya buang. Ya, kalau ada. Sebab murid yang menjadi pengawas, murid yang menjadi contoh kepada murid lain, seharusnya menunjukkan teladan yang bagus. Menunjukkan kepribadian yang mulia, menjaga susila dalam berpakaian serta kehormatan anggota seksualnya. Dan rakan-rakan yang lain, kalau ada rakan-rakan yang lain saja nak menepuk-nepuk punggung, nak menilak-nilak seluar, nak buka seluar rakan dia, kan pengawas itu harus menegur. Murid ikon murid ini harus menegur. Kau buat apa tu? Abu, kau buat apa? Tonggil-tonggil nak tunjuk punggung pada murid perempuan yang lain. Biasa dia. Kan tegur. Kalau kata anda tidak mampu tegur, adukan kepada guru agar guru yang ambil tindakan terhadap murid tersebut. Barulah kita dapat hidup secara harmoni. Ini tidak takut masing-masingnya. Yang abu ni tunjuk cerita macam tu. Lepas tu awak takut nanti kalau abu tahu cikgu, nanti abu ketuk saya cikgu. Dia tu nanti abu tak nak belajar saya. Jangan termakan gate bully. Kalau ada situasi seperti itu berlaku, beritahu saya cepat supaya saya boleh atasi bersama-sama dengan anda. Barulah hidup kita aman dan bahagia. Jadi itulah dia ketujuh-tujuh sebab-sebab ataupun mengapa kita perlu menjaga kehormatan anggota seksual kita supaya kita mendapat 7 manfaat itu. Kan? Jadi bagaimana, jelas tak kesemua 7 manfaat itu kita dapat menjadi ikon, menjadi suri teladan, kemudian dihormati, kan, dipandang mulia, dapat menjaga maruah keluarga, dipercayai. Seterusnya kita dapat apa? Dapat hidup secara harmoni dengan rakan-rakan yang berbangsa lain, aman, kemudian mudah bergaul, orang pun nak kawan dengan kita. Tidaklah kita menjadi kera sumbang, kan, apabila kita menjaga kita punya kehormatan anggota seksual. Jadi, bagaimana? Sudah faham dan jelas tentang tajuk hormat diri ni, kan? Kalau sudah, jom seperti biasa kita nak uji diri kita. Ini dia bagi kuis minggu ini. Ya, saya nak murid-murid sila hasilkan sebuah poster tentang kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Poster boleh berbentuk lukisan, peta minda dan infografik. Ya, poster anda terpulang bagaimana anda nak corak ke poster anda. Anda boleh guna kertas lukisan ataupun kertas A4 atau kertas apa-apa saja, buatlah poster di sini, lukislah. Mungkin lukisan yang ada orang menjaga susila, kan, menjaga dia punya kehormatan anggota seksual, lepas tu hidup bahagia, dapat anugerah, ataupun anda boleh buat dalam bentuk kata minda di sini. Item pertama apa, item kedua apa, kan, kemudian item ketiga apa, kemudian item keempat apa, item yang kelima apa, kan. Mungkin ada 7, awak nak tulis 7 terpulang. Okey, kemudian ataupun anda nak buat dalam bentuk grafik, ataupun anda nak buat gambar, anda cetak gambar, kemudian labelkan, tak kisah. Ikut kreativiti masing-masing. Yang penting anda faham apa itu 7 manfaat ataupun 7 kelebihan menjaga kehormatan anggota seksual diri anda dan diri orang lain. Di situ saya nak taksir, saya nak tengok anda faham betul ataupun tidak. Boleh tak anda implement dalam kehidupan anda? Jadi kalau sudah siap, hantar di mana cikgu? Macam biasa. Kalau kata tertinggal,
tak jelas, kurang faham cikgu, saya nak ulang tontonlah video ni macam mana. Seperti biasa, bukannya susah. Pergi je ni https jasmanisihatemosiMantap.blogspot.com. Tak susah. Ataupun kalau kata nak tonton berbilion-bilion kali video saya tu, rindu nak tengok muka saya, rindu nak dengar suara buluh perindu saya, pergi ke YouTube. Awak pergi ke YouTube, type lah YouTube, saya Cakna Bahasa Mela you.blogspot. Begitulah, anda type lah ya. Saya Cakna Bahasa Melayu.blogspot di YouTube. Jadi anda akan dapat melihat pelbagai video saya. Carilah video yang terbaru ini. Seterusnya cikgu-cikgu, kalau dah siap macam mana cikgu nak hantar di mana? Hantarlah mengikut akaun anda, akaun Delima ini. Ya, anda haruslah daftar masuk ke akaun Delima ini. Anda daftarlah masuk ke akaun Delima anda, akaun Delima anda. Kemudian hantarlah ke pautan ini. Cikgu, pautan ni tak boleh klik sebab dalam video cikgu. Alah, jangan pelik-pelik, jangan susah-susah. Pergilah ke jasmanisihatemosiMantap.blogspot.com. Di situ saya ada kongsikan semuanya. Video saya ada, pautan ini ada, nota pun ada. Jadi, ada apa-apa pertanyaan? Saya kira sudah jelas kan? Jadi apa lagi? Cepat-cepat buat, cepat-cepat hantar, cepat-cepat anda berjaya dalam PJPK ini. Baiklah, ini sahaja PDPR untuk minggu ini. Saya harap anda jelas dan faham benar tentang menjaga kehormatan diri. Saya nak awak jaga kehormatan anggota seksual anda selepas ini. Bukan setakat buat latihan, tetapi apabila saya lihat anda dari jauh nanti apabila bersemuka secara fizikal kelak, tak lama dah ni kan kita nak berjumpa. Saya nak lihat, oh bagus, dia dah berubah Mainah ni. Oh bagus, Zabidah pun bagus. Acong pun bagus. Oh, Navy pun bagus. Jadi sama-samalah kita menjaga diri kita kan. Menjaga kehormatan anggota seksual diri kita dan juga rakan-rakan yang lain. Baiklah, setakat ini saja video kita. Ingat, kita patuh SOP untuk kita dapat bersemuka dengan cepat secara fizikal dan ingat kita, jagalah keluarga anda, sayangi keluarga anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.